Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah sekian lama cikgu tak berkongsi video di channel YouTube cikgu ni. Jadi hari ini sempena dengan peperiksaan kertas biologi yang semakin hampir, cikgu kongsikan sesi perbincangan dan juga flashback beberapa tajuk dengan menggunakan soalan percubaan Negeri Melaka 2021. Dan video ini akan menunjukkan bagaimana nak menjawab soalan nombor 7. Okey, jom kita tonton. Okay, and then dua lubang itu adalah transverse processes. Okay, ini adalah centrum. Okay, gambar yang kedua pula adalah S. Okay, S berbanding dengan R, dia punya neural canal lebih besar. Dia tak ada spinous processes. Okay, kemudian dia ada articulating ataupun facet. Okay, permukaan untuk sendi. Persendian. Sebab apa? Sebab dia tak ada centrum. Kat sini dia tak ada centrum. Apa fungsi centrum? Untuk apa centrum? Untuk bear weight, untuk menampung beban. Okey, untuk menampung beban. Kemudian dia punya transverse processes dia kecil. Okey, transverse foramen transverse foramen. Okey, transverse foramen. Okey, kemudian untuk T pula dia tunjukkan gambar secara, kalau tadi adalah pandangan daripada atas untuk R dengan S. T pula adalah pandangan daripada depan. Okey, dia tak tunjuk daripada atas sebab dia nak show X. Dia nak menunjukkan X. Kalau X tu ditengok daripada atas tak nampak. Okey. So beza T dengan S, okey, dia ada X. Apakah X? X ni adalah odontoid. Okey, odontoid processes. Cuaran odontoid. Kalau dalam bahasa Melayu dia panggil cuaran odontoid. Okey. Dia duduk macam tu. Jadi so kita boleh agaklah kat mana kedudukan dia. Okey. So S dengan T ni adalah duduk berdekatan antara satu sama lain. Okey, apa nama S, apa nama T? Atlas ke axis? Okey, S ni adalah atlas. Okey, manakala T ni adalah axis. Jadi atlas adalah C1. Cervix nombor 1. Okey, axis adalah C nombor 2. Okey. Jadi fungsi atlas membolehkan kepala berpusing, digelengkan. Okey. Axis pula membenarkan kepala untuk mengangguk. Angguk-angguk, geleng-geleng. Itu C1 dengan C2. Fungsi C1 dengan C2. Kalau C1 dengan C2 tak berfungsi, tak boleh angguk, tak boleh geleng. Okey. Maka R adalah sama ada 3, 4, 5 ataupun 6 ataupun 7. Okey. So kita tengok kepada spinous processes dia lah. Kat mana kedudukan dia? Tengok ni kat sini. Spinous processes dia. Jadi untuk jawab soalan dia yang pertama,
Draw an arrow to match the cervical vertebra RST to the correct order of position. Okay. So, correct order dia adalah S pada bahagian sini nombor 1, T adalah pada nombor 2. Manakala R adalah nombor 3. Tengok dia punya ni, panjang, kepanjangan dia. Okey. So kat sini okey, selesai soalan nombor 1. Soalan A okey, soalan B. The cervical vertebra T tadi apa? T adalah axis. Okey. So T ni adalah axis. Has an X structure. Explain the function of structure X. Okey. So kat sini kita kena bagi apa? Bagi nama lah, sebab dia tanya fungsi. Okey, sebab dia tanya fungsi, maka kita kena namakan dia. So structure X is odontoid processes. Okey. Kalau buku teks muka surat 269. Muka surat 269. Okey. So apa fungsi dia tadi? Okey, articulating with atlas to allow movement of okey, struktur X tu untuk apa? Kepala berpusing. Membenarkan kepala berpusing. Geling dalam bahasa Inggeris apa? Shake. Bolehlah shake of head. Boleh ke shaking? Menggoncangkan kepala. Kalau shaking tu menggoncang. Tengok kamu sekejap. Menggeling. Kepala. Betul lah, shaking. Shook. Shook of head, menggeling. Kalau angguk, nodding nod and shake of head. Tapi dalam buku teks tak ada cerita kan? Ada tak pasal shaking? Tak ada, dia hanya bagi tahu tentang ciri fizikal saja. Dia tak bagi tahu function tu dalam buku teks. Okey. Okey, diagram 7.3 shows a normal joint and osteoarthritis. Okey, normal joint dia tunjukkan bahagian sini. Okey. Kemudian osteoarthritis. Okey, beza dia adalah dekat bahagian layer ni.
Maksudnya kat sini dia ada cartilage, tapi dekat bahagian sini dia punya cartilage tu macam dah break dah, dah menipis. Okey. So soalan dia, state the cause of arthritis. Apakah penyebab arthritis tadi? Okey. So dia ada dua sebab. Okey. Yang pertama adalah kat sini. Yang kedua yang warna hitam kat dalam tu. Okey, so sebab dia yang pertama boleh jadi lack of synovial fluid. Okey. Yang kedua, okey, wear and tear of cartilage ataupun less cartilage ataupun apa lagi? Thinning. Kalau house tu wear and tear lah tu house. Thinning of cartilage. Dia menipis. Okay, what are the symptoms of this disease and its effect on movement? Apakah gejala? Okay. Swollen joint, pain at joint, rasa sakit, joint less flexible, ataupun difficult to move ataupun walk. Okey. Yang pertama simptom, yang kedua dia kata effect. Yang kesan dia adalah walk boleh tak? Tengok gambar. Gambar tu gambar jari. Jadi saya padam balik yang kat sini tadi. Yang walk tadi kat sini, move ataupun walk tu. Sebab dia gambar jari. So difficult to bend the finger. Lagi kalau genggam, difficult to grasp finger. Genggam, nak genggam. Okey, sukar nak genggam, sakit lah. Okey, suggest a method of treatment for osteoarthritis. Okey, yang pertama swollen joint tu. Taking medicine to reduce the swollen joint. Okey. Yang kedua, okey, taking medicine juga, tapi nak hilangkan pain. Pain killer. Jangan ambil stimulan pula. Stimulan untuk merangsang. Pain killer ni dia menghalang
Stimulan memang dia lupa sakit dia, tapi dia khayal. Okey. Nanti tak pasal-pasal ketagih. Okey. Yang kedua, masalah tu disebabkan oleh apa tadi? Lack of synovial fluid. So macam mana nak tambah synovial fluid? Okey, dia ada kaedah injection of joint fluid into the joint. Maksudnya dia masukkan cecair lain lah, bukan cecair synovial. Sebab cecair synovial tu hanya boleh dihasilkan oleh synovial membrane. Maksudnya dia akan masukkan cecair pengganti. Dia suntik dekat bahagian tu supaya ada cecair yang boleh lubricate, yang boleh membantu pelinciran pada bahagian tersebut. Okey, yang ketiga, consume glucosamine. Untuk apa glucosamine? To repair. Nak repair apa? Cartilage. Glucosamine ni adalah bahan yang digunakan untuk menghasilkan cartilage yang baru. Dia mungkin boleh jadi dalam bentuk pil, mungkin boleh dalam bentuk cecair minuman. Okey, yang keempat, kalau dah teruk sangat, yes, surgery, operation. Okey. Carry out joint replacement surgery using prosthetic joint. Yang dia gantikan rawan tu dengan plate besi. Maksudnya kalau dia belaga sama dia pun tak terasa sakit. Okey. Dan yang kelima, bila dah buat pembedahan biasa kena buat apa? Fisioterapi. Okey. Carry appropriate fisioterapi. Ini tak semestinya dia dah buat surgery. Yang tak surgery pun boleh buat. Sebab tu dia kata appropriate. Ataupun exercise. Kenapa kena exercise? Bukan tak nak bagi haus. Bila kita selalu exercise, synovial membrane akan produce more synovial fluid. Sebab bila kita stretching tu, dia akan menegangkan membrane tersebut. So bila membrane tu dia macam terkejut maksudnya ada pergerakan, maka dia akan produce lagi banyak. Jadi orang yang kurang exercise, dia lebih tinggi dia punya possibility dia untuk dapat osteoarthritis. Sebab dia punya synovial fluid kurang dihasilkan. Dan biasanya orang yang kurang exercise ni biasanya orang yang oversize, orang yang obesity dan sebagainya. Okey, bukannya exercise ni nak jaga jari je kan. Okey. Okey. Ataupun yang keenam, meet
occupational therapist. Okey. So mid occupational therapist ni terapis juru pulih cara kerja. Dia ni adalah satu occupation lah. Orang yang sama je yang akan menjalankan fisioterapis. Okey, dia ni kerja dia akan cadangkan rawatan apa yang sesuai. Contohnya makcik ni kena pakai tongkat macam bangku tu, depak tu. Untuk ni ataupun tongkat biasa. Tengok pada cara kerja. Sebab tu dia kata occupational therapist.